Buletin Didik 28 Julai bersama saya Zati Zubair. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Satu pasukan khas disertai agensi kerajaan akan diwujudkan bagi menyediakan laluan khas kepada kanak-kanak lepasan institusi Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM untuk melanjutkan pelajaran. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata golongan berkenaan yang berusia 18 tahun lazimnya tidak lagi ditanggung JKM menyebabkan ada dalam kalangan mereka tercicir. Perkara itu dipersetujui pada mesyuarat pertama Majlis Sosial Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri. Dalam satu kenyataan, Datuk Seri Ismail Sabri berkata kerajaan amat mengambil berat tentang soal pemerkasaan kanak-kanak lepasan JKM bagi menjamin masa depan golongan terbabit. Syarikat berkaitan kerajaan akan bertanggungjawab menyediakan dana pendidikan dan dana penempatan serta laluan kerjaya. Manakala Yayasan Kebajikan Negara menjadi penjamin bagi membantu kanak-kanak berkenaan yang tiada dokumen dengan kerjasama Jabatan Pendaftaran Negara. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan Majlis Amanah Rakyat MARA pula berperanan menyediakan latihan serta peluang pekerjaan selepas tamat pengajian. Kesemua bantuan akan diselaras Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkesempatan meluangkan masa bersama lebih 1,000 pelajar baharu Kolej Matrikulasi Selangor di Banting. Sesi perkongsian dan dialog itu berlangsung selama hampir 3 jam. Datuk Dr. Razzie menerusi perkongsiannya di laman Facebook berkata, sudah tiba waktunya untuk pelajar terbabit mempunyai perancangan dalam rencana masa depan, khususnya berkaitan pendidikan. Jelasnya, sebagai pewaris masa depan negara, mereka perlu ikhlas dengan apa yang dirancang dan bekerja keras untuk menjayakannya. Melalui keyakinan diri, perancangan, keikhlasan, kerja keras dan tawakal, Datuk Dr. Razzie berkata, beliau yakin pelajar berkenaan tidak akan menyesal walau apapun keputusannya di kemudian hari. Beliau juga sempat berpesan kepada kumpulan pelajar itu untuk memanfaatkan peluang ini dengan belajar bersungguh-sungguh. Beliau berharap apabila mereka menamatkan pengajian nanti, mereka mampu menjadi seorang yang berilmu, berketerampilan dan berakhlak mulia yang boleh menyumbang semula kepada diri, keluarga dan masyarakat. Sementara itu, Majlis Pelancaran Buku Pelan Transformasi Program Matrikulasi PTPM 2021-2025 berlangsung baru-baru ini. Majlis telah disempurnakan oleh Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Nur Zamani Abdul Hamid di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. PTPM 2021-2025 ialah pelan komprehensif yang dibangunkan untuk mencapai 5 aspirasi program matrikulasi. 5 aspirasi itu ialah pelajar universal, berautonomi dan fasih digital, pengajaran dinamik, aktif dan bermakna, pegawai berprestasi tinggi, komuniti kolej dinamik dan ekosistem pendidikan digital. Ia digerakkan melalui 5 teras strategik iaitu keberhasilan bakat, kurikulum dinamik, pembangunan profesionalisme, berterusan secara bersasar, infrastruktur dan infrastruktur moden dan tadbir urus serta pengurusan keuangan mampan. Pelan transformasi ini akan direalisasikan melalui 41 inisiatif dan 46 keberhasilan bermula dari 2021 hingga 2025. Tanggungjawab mengawal perairan negara tidak semudah yang dijangkakan. Itu pengalaman yang dikongsikan APMM Johor bersama 40 pelajar Kolej Kemahiran Johor KKJ yang berpeluang melawat pengkalan maritim wilayah selatan di Gelang Patah. Ini kumpulan kedua pelajar yang diberi peluang melihat sendiri pelbagai kapal milik agensi berkenaan. Antaranya kapal KM Satria, KM Nipah, KM Tambisan dan KM Sibuan yang diletakkan di jeti Pangkalan Gelang Patah. Ia sebahagian daripada 12 buah kapal yang digunakan agensi berkenaan untuk memantau perairan Johor sepanjang 400 km. Sebelum ni APMM ni saya tak tahu sedikit sebanyak pasal APMM. Alhamdulillah dalam lawatan ni saya dapat faham lagi tentang seluruh kapal-kapal dan tentang enjin dalam semuanya, semua saya sudah faham. Yang menariknya APMM ni sebab cara sistem-sistem kat dalam dia tu. Maksudnya dengan macam antara komunikasi dengan kapal-kapal yang lain, cara-cara dia orang tahu mana lokasi kapal tu pergi ke mana, faham cara-cara mereka macam kalau dalam kecemasan kat laut ke. First time lah. Banyaklah kami belajar tugasan dia. Dia tunjuk nama-nama apa tu? Nama-nama jenis apa tu?
Mariam, mesin-mesin dia. Sementara itu, Pengarah Maritim Johor, Laksmana Pertama, Nur Hizam Zakaria berkata, dengan pendedahan yang diberikan, sekurang-kurangnya memberi pendedahan mengenai fungsi APMM kepada generasi muda. Dalam lawatan ini, semua pelajar ini kita bawa untuk melawat kapal dan seterusnya penerangan diberikan semasa lawatan itu dilaksanakan. Dan selain daripada itu, kita juga menerima banyak pertanyaan yang berkaitan dengan tugas dan peranan Maritim Malaysia sendiri. Tambahnya, diharap dengan ada program sebegini akan menarik minat lepasan kolej dan universiti yang mahu menyumbang bakti berkhidmat dengan agensi itu. Berminat untuk menceburi sukan, hoki dalam air antara salah satu pilihan terbaik. Meskipun masih dianggap sebagai sukan rekreasi, tidak dinafikan ia semakin mendapat tempat dalam kalangan pelajar. Terutama apabila sukan itu tampil dipertaruhkan buat julung kalinya di Sukan SEA 2019. Menurut Jurulatih Persatuan Hoki Dalam Air Malaysia, Roshan Babu Balakrishnan, fokus utama buat masa ini adalah kepada pencapaian pasukan sedia ada. Kalau kita dah menang medal, ada pencapaian pergi ke world level competitions, and then ramai nak ikut. So that is something which we are trying to do now. Bila kita start untuk SEA Games 2019, ada dalam masa 3-4 bulan untuk siapkan tim dia. So masuk cuma ada 4 orang je. Then kita kena select dari 24 orang untuk hantar. But sekarang diorang dah tengok kita dah pergi SEA Games, hari tu pergi Bali dah dapat tempat ketiga. So we are starting to get the recognition, people are starting to come and try out. Tambahnya, Persatuan Hoki Dalam Air Malaysia setakat ini mempunyai lebih 80 orang pemain. 54 daripadanya ialah pemain profesional dan selebihnya ialah pemain baharu atau amatur yang terdiri daripada pelajar sekolah. Ujarnya lagi, hoki dalam air ialah sukan yang agak sukar dan unik berbanding hoki padang atau hoki dalam dewan. Imagine we are doing a team sport sambil tahan nafas and we cannot communicate underwater. So it's all about understanding team bonding. So this whole underwater hockey group behind me, we are all like one big family. We also welcome people who have disabilities. We have 2 para-athletes as well in our team. We are also exploring with disabilities like partially deaf. Bagi pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan Perimbun Ceras, Elavinia Ganesh, sukan ini mengajarnya erti persahabatan yang sebenar di samping meningkatkan persaingan sihat dalam kalangan pemain. How to say, the connection has to be really close, you know. You have to understand them really good and well. If they know how to swim and they can hold their breath for 30 seconds, then it's okay. Then from there you get to learn, then it won't be hard lah. But always the first 2 tries it'll be hard. Then from there it go boleh lah, senang. Dalam pada itu, Roshan turut berharap sukan ini dapat menarik minat lebih ramai pelajar sekaligus mengorak langkah dan menempa nama sebagai atlet berjaya yang mampu menyumbang pingat kepada negara di persada sukan antarabangsa. Berikut ini juga agak istimewa mengenai inisiatif Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad SMK SAS Petaling Jaya meraihkan pelajar kurang upaya OKU menerusi satu program terapi bowling. 75 pelajar OKU terlibat dalam aktiviti ini, membabitkan 2 kategori iaitu kelainan upaya pendengaran dan kelainan upaya pembelajaran. Pertamanya sebab sepanjang PKP kita tak dapat laksanakan, jadi sangat teruja untuk memulakan semula program terapi untuk pembukaan sekolah selepas pandemik hari itu kan. Jadi sangat gembira dapat membawa seramai hari ini 75 orang murid dan 22 orang guru lah bersama PPM. Tambah dekat sekolah saya, kita ada 2 program PPKI, ada pendengaran dan pembelajaran. Jadi dekat sinilah mereka boleh bergaul. Murid pendengaran bersama dengan murid pembelajaran, bersama-sama jalankan aktiviti dan kita gabungkan dia dalam kumpulan.
Sukan bowling antara aktiviti yang dilihat mampu menjadi terapi pelajar OKU. Ia dapat merangsang pergerakan fizikal, seterusnya meningkatkan fokus pelajar terhadap sesuatu. Pertamanya, saya rasa sangat gembira melihat kepada anak-anak Bhinneka khas ni yang saya rasa mungkin ini satu peluang untuk mereka beraktiviti dengan bebas. Kita beri kebebasan untuk mereka, beri peluang dan ruang untuk mereka bersama rakan-rakan dan juga menjalankan aktiviti yang sangat menggembirakan mereka lah. Dan sebagai satu bentuk terapi bagi fizikal, kekuatan tangan, tumpuan mereka dan sebagainya lah. Itu adalah fokus kita lah pada objektif kepada program terapi bowling. Apa yang pasti, pelajar terbabit kelihatan teruja dan gembira dapat menyertai program seperti ini. Okey je, tapi tak semua pin jatuh lah. Sebab apa? Sebab saya berasa enjoy sangat lah. Sebab saya lama dah tak main bowling macam ni lah. Pihak sekolah juga bercadang menganjurkan lebih banyak program seumpama ini bagi merangsang perkembangan pelajar-pelajar OKU. Sambil pesan burger, boleh belajar bahasa Arab. Itu keunikan ditonjolkan secara tidak sengaja oleh seorang usahawan muda di Bandar Penawar, Kota Tinggi Johor. Lebih mengagumkan apabila lelaki itu juga berkemahiran mengalunkan ayat suci Al-Quran, tak kala tangannya lincah menyiapkan pesanan pelanggan. كيف حالكم يا إخوتي؟ نحن بخير والحمد لله. ما شاء الله. وأنت ما اسمك يا أخي؟ اسمي خيري. خيري ما شاء الله. من أين؟ أنا من بيرك. بيرك ما شاء الله. يا أخي نريد أن نسمع منك قراءة القرآن. Muhammad Nur Hairi Rusdi, 21 tahun berkata, beliau tidak menyangka video ini tular setelah salah seorang pelanggan merakam aksinya secara spontan. Bukan niat untuk berbangga diri, sebaliknya beliau berkata, ianya untuk menyuntik semangat dalam kalangan masyarakat agar lebih ramai lagi belajar berbahasa Arab sekaligus dapat mendekati kalam Allah. Al-Quran ke bahasa Nabi, kan? Bahasa Fusha, bahasa orang Arab, bahasa syurga, tuan-tuan. Jadi kita kena apa? Kita kena ialah bagi inspirasi kepada orang lain untuk apa? Untuk mereka sama-sama boleh terkesan. Apabila mereka terkesan, mereka akan hantar anak pergi tahfiz, pergi madrasah untuk apa? Untuk menghafal Al-Quran. Berasal dari Perak, Al-Hafiz ini berhijrah ke Johor untuk mempelajari ilmu perniagaan selain untuk membantu keluarga. Beliau menjelaskan, gerai burger berkenaan telah dihentikan operasi Mei lalu. Namun kerana minat berniaga, beliau beralih kepada menjual keropok leko. Pada masa sama, beliau juga sedang menyambung pengajian di sebuah pusat tahfiz di Ceras Ibu Negara. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا Bersu kembali, ais di Greenland turut mengalami suhu panas susulan cuaca panas di Eropah. Menurut saintis di Pengkalan Penyelidikan Arktik, 9,000 kaki dari paras laut, keadaan amat membimbangkan dengan suhu di Greenland ketika ini menghampiri tahap mencair. Perubahan cuaca itu menyebabkan proses penerbangan dan kerja penyelidikan di lapangan terganggu. Keadaan itu disaksikan sendiri oleh kumpulan saintis terbabit apabila mereka kembali ke pusat penyelidikan mereka di timur Greenland selepas hampir 3 tahun ditinggalkan berikutan pandemik COVID-19. Mengikut data, ais di Greenland kehilangan anggaran 6 bilion tan air setiap hari dari 15 hingga 17 Julai lalu. Atau dalam perbandingan yang lebih mudah, mampu mengisi sehingga 7.2 juta kolam renang bersaiz Olimpik.
Menurut mereka, suhu naik kepada negatif 1.6 darjah Celsius pada 18 Julai lalu. Paling dibimbangi apabila perubahan itu dijangka kerap berlaku. If you're close to melting, the ice get really sticky and the skis they stick. Also the airplanes, they actually break up the skiway, so it's really hard to do landing and takeoff. Isu suhu panas dan ais di Arktik mencair telah menyebabkan paras air laut naik dan meletakkan kawasan pantai dalam risiko. Menurut saintis, jika seluruh ais di Arktik itu cair, paras air laut di seluruh bumi akan naik sebanyak 6 meter lebih. Serpihan roket angkasa lepas China dijangka terhempas ke bumi dalam tempoh beberapa hari akan datang. Pertubuhan angkasa yang dibiayai Amerika Syarikat Aerospace Corporation memaklumkan serpihan berpotensi menimpa kawasan berpenduduk yang luas di seluruh dunia. Serpihan itu adalah sebahagian daripada roket Long March 5B China yang dilancarkan pada Ahad lalu dari Pusat Pelancaran Angkasa Wenchang di selatan China. Agensi berpengkalan di El Segundo, California itu memaklumkan serpihan roket tersebut dijangka mula memasuki semula ruang udara bumi tanpa kawalan sekitar 31 Julai ini. Medan serpihan roket pengangkut itu turut diramalkan jatuh di sebahagian besar Amerika Syarikat selain Afrika, Australia, Brazil, India dan Asia Tenggara. Roket pengangkut seberat 23 tan metrik itu adalah sebahagian daripada apa yang dikatakan oleh pengkritik sebagai siri kemalangan tidak terkawal yang memperlihatkan risiko perlumbaan angkasa lepas China yang semakin meningkat dengan Amerika Syarikat. Pada Mei 2021, serpihan satu lagi roket Long March telah jatuh di Lautan Hindi menimbulkan kebimbangan terhadap tindakan agensi angkasa lepas China yang hilang kawalan ke atas roket yang dilancarkan semasa ia jatuh kembali ke bumi. Tarikan terbaru buat pengunjung di Lithuania, The Edge Walk, mungkin tidak sesuai untuk mereka yang mempunyai akrofobia atau takut pada ketinggian. Namun, bangunan pencakar langit yang baru dibuka ini menawarkan pemandangan indah dan menakjubkan sekitar bandar Vilnius. Ia juga adalah bangunan tertinggi di Lithuania dengan ketinggian mencecah 160 meter. Dilengkapi tali keselamatan, pengunjung berpeluang berjalan di sekitar puncak menara ini sambil menikmati pemandangan indah 360 darjah. Это, если кто боится высоты, вот как, например, я, то страшновато. Но если вот держишься, вот я, видите, постоянно держусь, ну то так. Еще есть ветер, когда есть ветер, то еще страшнее. А когда садишься, вот как Стра говорила, ты не так чувствуешь что-то вот под ногами, как говорится, что вот ты сидишь, то тогда нормально. Menara ini juga adalah lokasi utama yang menyaksikan perjuangan Lithuania memperoleh kemerdekaan daripada Kesatuan Republik Sosialis Soviet USSR pada Mac 1990. Hai adik-adik, hari ini kita berada di Muzium Negara dan sekarang ni kita berada di Galeri A, galeri yang memaparkan sejarah awal masyarakat di Malaysia. Jadi banyak koleksi yang dipamerkan di galeri ini dan antara koleksi yang kita nak tunjukkan pada hari ini ialah di sebelah kita ni adik-adik boleh lihat loceng Donson. Loceng Donson ini merupakan artifak yang telah diwartakan di bawah objek warisan kebangsaan pada tahun 2009 di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005. Loceng Gansa ini ditemui di Kampung Pencu Muar dan kalau ada nak tahu koleksi loceng Donson ini memaparkan simbol kuasa atau status sosial kepada seseorang pemilik ataupun komuniti dan masyarakat setempat lah. Dan koleksi ini dikatakan dihasilkan sekitar 150 tahun Masihi dan loceng Donson ini juga dikatakan sama dengan loceng yang ditemui di Batabang, Kampuchea. Liga Malaysia Liga Super, Johor Darul Takzim JDT membuktikan kemampuannya masih utuh meskipun tanpa jurulatih Benjamin Mora. Menentang Sarawak, JDT menang besar 4-0 sekaligus dianggap sebagai hadiah perpisahan terbaik JDT kepada jurulatih dari Mexico itu. Turun dengan bertemankan penolong ketua jurulatih Muhammad Hamzani Omar, aksi JDT di atas padang masih tidak kurang idea. 13 minit perlawanan berlangsung, JDT sudah di depan menerusi gol oleh Ahmad Hazom Bakri.
Berpunca satu sepakan sudut dan tandukkan ke belakang, kali ini giliran import JDT dari Brazil. Bergson de Silva mencipta nama selaku penjaring. Separuh masa kedua, benteng Sarawak robek lagi. Sebaik melepasi perangkap offside Sarawak, Muhammad Syahmi Safari mudah menolak masuk gol ketiga berlawanan. Lewat permainan, berikutan satu insiden ke atas Fernando Forestieri, JDT diberikan sepakan penalti. JDT melebarkan penguasaan apabila penyerang dari Argentina itu mudah melengkapkan gol terakhir berlawanan. Sarawak 0, JDT 4. Kita masih dengan aksi daripada Liga Super. Cabaran daripada pasukan lain masih ketara. Antaranya daripada juara Piala Malaysia KL City yang menundukkan Kedah Darul Aman KDA dengan 2-1. Saingan sengit dengan Kedah pertama membuka jaringan apabila tandukan Aiman Afif Azizul berjaya menewaskan penjaga gol Kuala Lumpur. Insiden ke atas Kamal Zamri pada minit ke-54 menyebabkan Kuala Lumpur diberikan sepakan penalti. Kedudukan kembali terikat apabila pemain import dari Ghana, Jordan Mintah, berjaya menyempurnakan sepakan. Minit ke-72, berpunca satu asakan dari bahagian kanan dan tandukan daripada Mintah. Kali ini giliran Kuala Lumpur di depan, seterusnya menang 2-1. Dalam satu lagi perlawanan, Negeri Sembilan berdepan Terengganu. Minit ke-17 berpunca satu asakan dari sebelah kanan. Negeri Sembilan di depan, hasil gol daripada pemain importnya Yashir Pinto. Belum pun puas Negeri Sembilan bergembira, kedudukan sudah kembali terikat. 2 minit kemudian, penyerang import Terengganu, Cici Kipre, mudah menolak masuk gol penyamaan selepas percubaan daripada batas pasukannya terkena tiang. Minit ke-52, kesilapan penjaga gol Terengganu, Muhammad Rahadi Azli Rahim ketika menangkap bola membawa padang. Disusuli gol daripada Gustavo Dos Santos, Negeri Sembilan kembali mengungguli. Negeri Sembilan menang 2-1. Ibarat patah tumbuh hilang berganti, Johor Darul Takzim JDT mengesahkan telah melantik Hector Pablo Bidoglio sebagai pengganti Benjamin Mora. Malah Bidoglio juga dikabarkan turut hadir menyaksikan pertembungan di antara JDT dengan Sarawak di Stadium Sarawak malam semalam. Antara rekod Bidoglio ialah berguru dengan pengurus Marcelo Bielsa ketika bersama-sama pasukan kebangsaan Chile pada 2009. Sementara itu dalam carta Liga Super, JDT terus melebarkan kedudukan di tangga teratas Liga. Selepas 12 perlawanan, JDT mengumpul 32 mata. Sabah yang sudah mengharungi lebih satu perlawanan di tempat kedua kurang 4 mata. Melengkapkan 5 pasukan teratas ialah Negeri Sembilan, Kuala Lumpur dan Kedah. Video muzik rasmi Sukan Commonwealth Birmingham 2022 Champion oleh kumpulan British UB40 mengakhiri buletin didik. Saya Zaiti Zubair, salam hormat dan jumpa lagi. If you've taken on the best and you've risen to the test, you could be the #1 champion. It's from the moment you rise to when you step on that starting line. Just one thought passes through your mind. Harder, faster, further, stronger, bigger, better.